Kerajaan Sarawak akan memberi penghormatan penuh negeri kepada Allahyarham sebagai tokoh yang telah memberi khidmat bakti cemerlang kepada Sarawak dan negara, terutamanya dalam pembangunan negara di peringkat persekutuan dan juga untuk negeri Sarawak. Allahyarham telah berkhidmat dari 1963 sebagai menteri dalam kerajaan pertama hingga tahun 1966, dan seterusnya beliau berkhidmat di peringkat persekutuan di beberapa kementerian, termasuklah Kementerian Pertahanan, Kementerian Primary Industri, Kementerian Penyiaran, Kementerian Wilayah Persekutuan, di antara beberapa kementerian yang beliau telah berkhidmat. Beliau berkhidmat di bawah 3 Perdana Menteri, iaitu Allahyarham Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Allahyarham Tun Razak, dan juga Allahyarham Tun Hussein On. Allahyarham telah berkhidmat di Sarawak balik pada tahun 1981 hingga 2014. Beliau telah berkhidmat dengan cemerlang untuk Sarawak dan mengasaskan Sarawak sebagai sebuah negeri moden di bawah dasar politik pembangunan beliau. Sebagai Yang di-Pertua Negeri, beliau telah menjadi pembimbing kepada mantan Ketua Menteri Allahyarham Pin Seri Adnan Haji Satem dan saya sendiri. Sepanjang hayat beliau telah mengabdikan dirinya untuk Sarawak dan negara. Jenazah dijangka tiba sebentar lagi dan akan terus dibawa ke rumah beliau di Demak Jaya, Jalan Bakor. Jenazah akan dibawa ke Dewan Undangan Negeri pada 22 hari bulan Februari, Khamis, di mana orang ramai boleh memberi penghormatan terakhir mulai jam 8 hingga 12 tengah hari. Kerajaan Sarawak mengisytiharkan tempoh berkabung di seluruh Sarawak bermula pada hari ini serta esok, dan bendera hendaklah dinaikkan separuh tiang di seluruh negeri Sarawak. Ini termasuklah bendera negeri dan bendera persekutuan. Sebarang acara yang melibatkan hiburan hendaklah ditangguhkan. Masjid dan rumah ibadah adalah digalakkan mengadakan majlis doa bagi memberkati pembagian Allahyarham. Datuk, penonton, bagaimana Datuk melihat sumbangan yang diberikan oleh Turbin? Sumbangannya begitu luar biasa, dan Pin Seri Tun Taib adalah institusinya sendiri kerana khidmat beliau yang begitu besar sekali. Umpamanya ketika menjadi Menteri Industri, Primary Industry, beliau adalah satu-satunya orang yang menjurus kepada penubuhan Petronas. Inilah sumbangan Allahyarham tu. Dan juga dari sudut sosial, kita tahu beliau adalah peminat P.Ramlee, kerana filem-filem P.Ramlee adalah filem yang mempunyai falsafah. Umpama di antara 2 darjat, beliau telah selalu bercerita dengan saya mengenai equality. Dan kalau dilihat daripada filem Antara 2 Derajat, ini bermakna kita hendaklah memberikan khidmat yang setaraf dengan manusia.
itu satu-satunya kedalaman penseri yang begitu dalam hingga boleh menganalisakan falsafah hidup. Dan saya sebenarnya dididik oleh penseri sejak saya masuk politik pada tahun 81, di mana dia menjadi ketua menteri dan saya bersama-sama dengan beliau sama-sama menghadapi cabaran dan dapat menstabilkan politik negeri ini hingga kita dapat kejayaan yang begitu besar. Mungkin ada visi yang dikongsikan bersama dengan Kansri sebab beliau menjadi bupati dahulu yang ingin dicapai dalam tempoh pemerintahan. Macam mana? Mungkin ada visi yang dikongsikan, diimpikan beliau yang ingin dikongsikan dengan Kansri. Ya, yang penting ialah kita menjagakan keadaan keharmonian kita. Itu diberi ketekanan oleh Allahyarham Penseri, dan kita hendaklah humble dan berkhidmat untuk rakyat dan meningkatkan hidup rakyat. Saya masih ingat ketika saya dilantik menjadi Menteri Muda Pertanian, beliau meminta saya tolonglah orang petani dan juga nelayan, hingga kita pertama kali mengadakan hari peladang. Kita mulakan di Samarahan, dan ini adalah satu pengajaran yang begitu baik daripada Penseri, bukan saja kepada saya, bahkan pada rakan-rakan semua, termasuklah Datuk Ahmad Douglas Ugah, ketika di mana beliau nak jadi calon tetapi dia kata tunggu dulu, dan Datuk Ahmad Douglas menyerah. Dan inilah satu-satunya didikan yang diberi kepada kami yang masih muda ketika itu, dan saya rasa terima kasihlah kepada Penseri. Semalam saya sempat menziarahi Penseri semalam dan melihat wajahnya, saya rasa begitu mendalam sekali. Tan Sri kan dasar Tan Sri banyak pada ekonomi baru, ekonomi hijau, ekonomi apa semua digital, ini diadaptasi daripada dasar. Saya telah mengikuti Penseri dari mula. Apabila dia menjadi Ketua Menteri, dia mengubahkan dasar-dasar pembangunan kita, khususnya dari sudut pembangunan tanah. Maka ditubuhkanlah Land and Custody Development Authority, LCDA, dan banyak orang tak faham dengan penubuhan LCDA, dan saya salah seorang yang memahaminya kerana telah diberi pandangan bahawa kita hendaklah mengusahakan khazanah kita di Sarawak ini untuk rakyat, termasuk smallholders. Itulah, dan juga dari sudut pembangunan bandar. Jadi bermaknanya Penseri melantik saya dulu jadi Menteri Industri. Itu yang saya menteri pertama, dan dia memberi saya guide. Maka kita telah membangunkan Sejingkat dan Samajaya. Kalau kita tengok nama Samajaya, itu adalah dia Penseri, sama-sama berjaya. Sebab itu nama dia Samajaya. Di Bintulu sama laju, falsafahnya sama-sama, momentumnya bersama-sama. Even name ada filosofi, ada falsafah di belakangnya. Jadi sekarang keadaan sudah bertukar, keedaran zaman. Maka saya mempelajari daripada cara beliau. Dan di zaman saya adalah zaman yang lebih moden daripada sudut digital dan juga teknologi baru. Sebab itu saya melangkah ke era tersebut. Asasnya lah diletak oleh Tan Sri lah.
Inilah apa nama khidmat Pensri. Dan juga dia tidak, orang Sarawak kata tidak loket dengan pengalaman. He shared his experience dengan kita, pengalaman dia dengan kita. Okey, terima kasih.